jadi bebas dari Diamond Direct, Datuk Tati Nur Azmi dan Datuk Dr. Justin Nurizal. Bukan untuk letak. Belum cerita sebenarnya ngantuk ke? Tak. Sebelah je bang. Ini ngantuk ke? Ngantuk ke? Alhamdulillah, saya tahu cabaran lepas makan. Saya yang bercakap pun saya tak makan tengah hari. Takut saya yang cakap yang ngantuk. Jadi saya pun tak makan. Jadi kawan-kawan, seronok dapat datang berkumpul hari ni. Setuju tak? Setuju. Banyak maklumat, banyak pengetahuan kita dapat. Ini gambar saya dengan Zana 24 Februari 2019 dekat Genting Island. Nampak saya punya senyum tu, nampak benar ke nampak palsu? Benar. Sulit. Saya pergi tu teranaya kan, di komplok-komplokkan dan pergi. Orang mungkin beza. Saya rasa kalau tengok respon anda semua datang ini, anda nampak orang yang nak mencari kebenaran. Betul ke ibu ini boleh buat ini? Betul ke ibu ini apa boleh buat? Saya pergi tu, saya mencari apa orang cakap, mencari hujah untuk menyangkal. Saya masuk dalam dewan macam ni, saya duduk dekat dengan pintu, pelang tangan, saya cari 1001 sebab kenapa saya tak boleh buat MBA. Kenapa? Apa saya nak jawab kat bini saya, aku tak boleh buat ini sebab ni A, B, C. Tapi dahsyatnya kuasa Tuhan. Lain yang kita cari, lain yang kita jumpa. Keluar daripada event ni, saya jumpa 1001 sebab kenapa saya kena buat ini. Susah jadinya. Jadi sehebat-hebat perancangan kita, hebat lagi rancangan Allah Ta'ala. Dah ditakdirkan dah kita buat MBA. Macam anda semua ini yang diajak ramai, anda yang sampai. Ada kawan kita yang tahan separuh masa pertama je, separuh masa kedua kurang. Saya nampak perempuan macam makin ramai, yang lelaki makin kurang pula tengok dia. Jadi ini biasa kawan-kawan. Ini biasa dalam anda buat MBA, buat anda perjalanan macam-macam. Macam-macam orang yang kita tengok. Dekat situ saya dapat ilmu ni. Inilah permulaan saya dengan Zana. Waktu MBA datang ni, kita datang dalam time yang penuh dengan ujian, penuh dengan bagi saya kesusahan dan macam-macam alasan kita boleh bagi. Saya tengah meniaga apa balik waktu tu. Tengok muka saya berkilat tak? Berkilat macam pembalik. Kalau dalam slide projektor tak kilat sangat, ibu dalam TV kilat sungguh. Tengok Zana. Lain tak dengan sekarang? Kita meniaga apa balik. Meniaga kan, kalau Macam apa je? kalau pusing sekarang nasi mana buih lagi. Pusing hari ni dapat duit, pusing esok tak pusing tak dapat duit. Itulah berulang-ulang. Susah nak nampak. Dan adakah saya tengah sedia sangat nak buat berniaga waktu tu? Tak mencari, nak kata butuh pun tak butuh. Jadi macam tu. So saya nak tahu dulu, anda dah tengok hari ni, speaker pertama, kedua, ketiga, adakah anda suka? Suka tak? Ada ramai kot suka. Kita kata suka tak benda-benda yang MBA nak bagi kat kita? Jadi kalau anda suka, bagus. Saya nak cerita anda pasal ciri-ciri orang yang bercita-cita tinggi. Sebab orang suka benda-benda ni semua bukan kerja sikit-sikit tu, bukan usaha sikit-sikit, bukan kita duduk jadi datang sendiri, Diamond Direct datang sendiri, jadi semua 21%, tidak. Orang yang bercita-cita tinggi, yang pertama, dia tahu apa yang dia mahu. Jadi anda semua tujuan kita datang hari ni bukan kita datang itu pandai buat MBA dah. Datang ni untuk tahu apa dia nak dalam bisnes ni. Dia nak dapat tu. Ada orang dia tengok 16,000 nak 16,000, esok dia tengok orang cakap 30,000 dah nak. Selang seminggu susah juga buat MBA dapat berkata yang ni dah. Dia jadi macam tu, berubah-ubah. Yang pertama, dia tahu apa yang dia mahu. Yang kedua, sanggup belajar untuk buat apa yang dia nak. Sanggup belajar untuk dapat apa yang dia mahu tadi. Ramai orang ada the desire. Kalau tanya semua nak kaya, nak pergi. Saya tak masak, saya suami tak bagi, kucing tak bagi, semua cukup. Jadi desire kena ada dan dia sanggup buat. Dan yang ketiga, sanggup berubah. Ubah ni penting. Contoh saya bagi, kita semua ada kereta yang selesa. Katalah ada orang saya pakai Mercedes. Saya pakai Mercedes saya sedap, Mercedes saya drive sedap, bawa laju. Tiba ada kawan saya datang cakap, Zaid, jom kita pergi Eropah. Logik ke saya nak pergi naik Mercedes? Saya kena naik Kapal terbang. Kena naik kapal terbang. Jadi kadang-kadang untuk pergi destinasi yang tak boleh sampai, kita kena tukar kenderaan. Betul tak? Jadi MBA ni satu kenderaan. Dia nak kebebasan, nak macam anak Ashraf ni, kita pun nak anak kita dapat macam tu, betul tak? Tapi kena sanggup berubah. Ramai orang kawan-kawan, terutamanya yang di luar sana,
Dia sanggup ubah destinasi. Sebab apa? Sebab tak mahu ubah kenderaan. Jadi apa yang kita ada, saya pasti ada datang ni, ada yang berkunjung, ada yang berniaga. Okay, not bad. Tapi tak boleh sampai kat destinasi yang kita nak tu. Saya tahu soalan paling simple. Kita punya berniaga, kita punya kerja boleh tak pergi tapi dapat duit? Tak boleh. Tadi saya tengok Asyad tadi semua orang dah geleng-geleng kepala dah. Tak boleh dapat. Tak ada syarikat lain bagi macam ini. So kita kena sanggup berubah. Nak ubah kenderaan ni kawan-kawan. So saya nak cerita tajuk saya simple. Korang dah tengok apa Amway nak bagi, dah tengok dah macam mana nak dapat duit Amway. Saya cerita ni, di balik ni apa nak buat? Apa nak buat dulu ni? Balik saya dah jadi diamond. Macam mana? Dah lagi 6 orang cari macam mana tak tahu. Dia kawan-kawan simple tu. Untuk buat ini simple. Kena ada knowledge, kena ada pengetahuan. Kita pernah dengar tak orang cakap knowledge is power. Pernah dengar? Ilmu tu kuasa, itu sebenarnya palsu. Ilmu tu potensi saja. Kalau you tak mengamalkan ilmu tu, dia tak jadi power. Applied knowledge is power. Itu kena ingat. Apa yang kita belajar ni haruslah diaplikasikan. Dia simple kawan-kawan nak buat Amway ni. Kena ingat satu je. Kena ingat sistem 5M. Saya dah akronimkan dah untuk mana, takut ada orang terlupa. Senang, 5M. Saya nak anda sebut ramai-ramai. Sebab bila anda dengar, bila saya cakap anda dengar, macam tu je. Bila anda sebut, ada dari berkat lebih sikit. Bila anda buat, anda akan completely understand apa benda yang anda dapat. Di M yang pertama kawan-kawan, boleh sebut ramai-ramai? Mengguna barang. Saya dulu masuk Amway, saya tak tahu lah anda macam mana. Saya masuk Amway tu sebab without knowledge. Apa saya buat? Saya tengok mahalnya. Waktu ingat dia, awal saya buat Amway, Zana beli dish drop ni, saya marah. Oh, ingat kita orang kaya ke bisa masuk ini ambil RM20 ni. Kat rumah pakai ni cahaya matahari. Cahaya matahari sebotol pun RM7. Sebab apa? Tak ada knowledge. Sedangkan yang ni sebulan pakai 2, 5 bulan dah habis RM60. Yang ini satu botol pakai 4 bulan, RM30. Yang ini yang sebenarnya menjimatkan duit. Sebab tak ada knowledge. Jadi kita kena guna. Saya mula dah guna apa yang saya mampu. Saya dulu pandai masak apa balik, lain-lain tak pandai masak apa. Tapi lepas buat Amway macam-macam kita masak. Tak pandai polish kereta, tiba-tiba polish kereta. Itu pergi kedai tu, nampak pakai mask. Sebab tu dah tak berkilat macam tadi tak. Tadi tu satu sabun, satu badan. Yang itulah muka, itulah tempat-tempat lain sekali. Sekarang dah lain-lain. Kita Amway, kita ada hand soap, kita ada body, lain-lain semua. Jadi kita kena guna. Saya tahu logik fikiran kita. Logik fikiran kita adalah, mungkin anda datang sekarang, anda rasa macam best lah tengok destroy Amway ni. Tapi aku baru je tompak sunlight 4 botol kat rumah. Tunggu habis dulu lah sunlight tu. Best lah blister buat gigi Amway ni. Tapi aku baru je beli Colgate 2 kat rumah. Kalau ada mangkuk free mungkin beli 6 duit. Kita kan kalau benda free, daripada satu benda yang tak guna tu ada 2 benda yang tak guna. Sebab kita dapat benda free. So mula sekarang, ambil satu kotak. Percaya jangan saya kawan-kawan, barang-barang tu tak rosak. You ambil satu kotak kat rumah, bubuh sabun basuh baju, bubuh sabun basuh pinggan, brand X, bubuh bagi. Lain kali boleh pakai balik. Kalau takut hilang kan, bawa dalam kotak. Lepas tu apa? Pergi shop Amway beli. Sebab apa? 90 hari pertama anda semangat nak buat ini, anda akan bercakap dengan ramai orang. Serius tak cakap saya? Cakap dengan ramai orang, tapi cakap tanpa asas. Tak pernah rasa, tak pernah pakai. Saya bagi contoh yang mudah sikit nak faham. Ada 2 kedai makan. Kedai makan yang pertama, dia cakap kat kita, you datang kedai ni, you makan macam biasa. Makan bayar balik lah. Kedai yang kedua dia cakap, you datang sini makan, kita bagi you harga murah. You ajak kawan-kawan datang, kita bagi you duit. Sama tak macam Amway? Sama kan? Kedai makan tu, macam mana kita nak ajak orang, kita tak tahu pun dia ais dia rasa macam mana. Kita kena pakai. Sebab tu saya tulis, mengguna mula sekarang. Shop Amway ada kat mata ni, hari ni buka Ahad hari Ahad ni, dia lagi cepat, lagi bagus. Mula sekarang. Sebab apa? Sebab kita nak bina kepercayaan. Bukan dekat orang, bina kepercayaan diri kita. Anda mungkin tengok saya geledak-geleduk main biosiwa macam best je kan. Tapi lagi tak rasa, boleh kita tahu. Nak cerita kat orang produk ini menghilangkan jerawat, dan kau jerawat penuh. Macam mana? Sebab kita kena jadi product of the product. Sebab tu saya sendiri pun, saya berusaha. Saya buat, waktu masuk Amway tu berat 149.
Pelan-pelan kayu, hari ni dah 111. Sebab apa? Tunggu sampai 90 boleh saya cakap ke orang produk mana yang akan menurunkan berat badan kau. Product of the product. So ikut apa yang kita minat. You nak minat beauty, you jadi cantik lah. Kalau you minat supplement, you kena jadi sihat lah. Kalau kita minat home care, then rumah you kena sihat. Yang itu yang kita kena dapat. Dan seterusnya buat apa? Bina branding. Kawan-kawan zaman sekarang, setuju tak? Kita nak tahu kawan kita bercuti kat mana, tanya mereka, tengok Facebook dia. Facebook. Tengok Facebook, tengok Instagram kan. Kawan kita dia setahun tak post apa-apa, tiba bercuti sehari 18 kali dia post. Simpang A, simpang B, signboard tu, signboard ni, airport, pasport, mobil. Kita tahu macam tu tak? Bila kawan kita pindah tempat kerja, kita tanya ke dia mesti call kita, aku sekarang dah pindah tempat kerja. Ke kita tengok social media dia? Social media. So what you need to do, bina branding. Tunjuk dekat social media yang you sekarang is a Amway business owner. Tunjuk pergi shop tak kat gambar. Jumpa downline tak kat gambar. Jumpa upline tak kat gambar. Gaji-gaji tunjuk. Sebab apa? Sebab ramai orang memerhati. Kita pun ada kawan kita tak apa suka kan, tapi dia berjalan kita duduk tengok bestnya kan. Bestnya dia tak like, tak komen, tak share. Senyap je kan. Kan ramai orang macam tu kan. Sama lah saya pun. Stalker. Kita stalk je. Kawan-kawan pun macam tu. So they need to know yang you buat Amway. Bila kita selalu cerita, akan develop, dia tahu dan dia akan develop trust. Maksudnya kawan aku ni aktif dan nampak gaya dia kelas pun pergi, meeting pun pergi, seminar pun pergi. Maknanya dia mesti tahu benda ni. Betul tak? Kedai handphone yang tak ada handphone dengan kedai handphone yang banyak jenis handphone, mana kita percaya? Banyak handphone. Banyak. Kedai Amway yang kita percaya. Sebab kedai Amway kita tak boleh buat kedai tau. Kita ada dekat social media, ada kat diri kita. So kena banyak dalam barang-barang Amway. Bukan buat katalog, branding. Branding ni bukan ini adalah sabun yang mengandungi bla 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 dah. Yang ni buat macam akak tadi. Mana kau nak pakai? Sayur ni ke sayur yang kotor ni? Buat macam tu so that people know. Tu M yang pertama. So you do it right away. Dan M yang kedua kawan-kawan, semua ramai-ramai Meeting. Meeting ni paling penting. Meeting. Ini gambar-gambar saya kat meeting Meeting ni kita ada online dan juga fizikal. Meeting online kita hari Selasa pukul 8.30 malam. Saya nak tanya satu soalan. Kalau anak kita pergi sekolah Isnin sampai Jumaat, betul tak? Kita bagi ke dia tuang suka-suka hati dia. Sebab apa? Apa yang kita takut kalau dia tak pergi sekolah? Takut dia tak belajar, takut dia tak pandai, takut masa depan gelap. Macam-macam kita takut kan? Padahal masuk sekolah servis itu betul tu, dia dapat kerja. Saya pun perlu mesti juga, pun balik juga kan? Jadi kelas kita Selasa malam sekali saja seminggu. If you want to be successful in this business, kena belajar bagi priority. You nak pergi makan, ada 6 malam selain malam Selasa. Nak dilepak dengan kawan-kawan, ada 6 malam lain selain malam Selasa. Sebab upline leader ini semua macam bapak-bapak, pak menakan, mak menakan, semua nak kita berjaya. So we talk about meeting. Saya datang meeting ni, saya mula-mula datang, apa saya buat? Saya tak involve lagi. Saya datang, saya dengar. Sebab orang cakap balik seminar tu semangat nak buat Amway. Saya tanya macam mana nak buat ni? Datang meeting. Saya pun datang dengar. Saya develop that trust. Sebab apa? Sebab kita rasa Amway ni macam best. Sekarang esok kau keluar, jadi kau keluar, kawan tanya di mana? Di kedai Amway. Amway. Ayo ramai mak nak aku buat 3 tahun lelah apa betul tak? Dia jadi macam tu. So nak dapat charge ni, dia simple macam ni. Anda pernah tak barbecue? Dapur cat, dapur sate tu kan. Kalau arang yang merah dalam tu, kalau kita buat keluar seketul, apa jadi kat arang tu? Dia kekal merah ke dia jadi hitam? Hitam kan? Kalau kita ambil yang hitam, bubuh balik dalam arang tu, apa jadi? Jadi merah, jadi panas balik. So meeting kita punya dapur arang. You datang meeting, you seorang kat luar, you alone. You dah sejuk, datang meeting panas balik. Jadi never miss a meeting. Saya Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki memudahkan saya. Daripada saya pergi seminar ni, saya berubah nak buat Amway. Sampai hari ni Alhamdulillah tak miss lagi meeting. Almost 5 years. Kadang-kadang saya fikir juga kan, apa susah sangat yang lain datang meeting ni kan. Kita tak jumpa sebab untuk tak datang meeting. Bila kita berfikir nak clear malam Selasa, you akan dapat. Kalau you fikir kalau pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa, percayalah kan, dunia ni akan hantar 1001 sebab untuk you tak boleh datang malam Selasa. So itu yang kita minta, itu yang kita doa kan. Keluarga saya pun ada yang sakit, keluarga saya pun ada yang beranak, keluarga saya pun ada yang meninggal. Alhamdulillah tak ada malam Selasa. Hari lain dia meninggal kan. Alhamdulillah. Sebab apa? That's what I want. Saya dah set dengan hati saya, I must go to meeting.
Saya mesti pergi meeting sebab saya pun panas. Kalau saya miss seminggu, saya pun tak tahu apa jadi sebab saya tak pernah miss. Saya tak pernah miss. Dan online, bukan kena pakai smart-smart. Kalau present smart atas meja bawah cabinet. Jadi yang itu kita datang Selasa malam online, Rabu malam yang fizikal kita tanya you ask your plan bila, sebab tempat yang lain cabangan serai hari Rabu malam kita fizikal. So mula datang saya develop the trust. Dan sambil juga saya bukan membanding-bandingkan secara tak baik. Saya membanding-bandingkan saya punya keyakinan diri saya. Sebab apa? Kadang-kadang awal-awal tu saya tengok ada recognition. Cuba tengok orang tu cakap macam mana saya buat 12% saya buat. Cakap macam ni boleh 12%. Maknanya aku boleh buat dia bagus. Betul tak? Kalau kita seorang-seorang kat luar, ada benda kita nak base. Tak ada lah. Kat luar tu cakap seorang aku nak beli barang, aku tak nak orang yang mahal. Tak puan. Terus kita pun cakap dengan setan. Kita cakap setan cakap dengan kita, ini susah. Kau dah elok, dah kerja tu, tak payahlah cari minat. Baik pada rumah tu TV. Macam-macam suara-suara yang negatif datang. So meeting is so important. Dan satu lagi kawan-kawan, banyak benda dalam bisnes yang boleh you tak boleh kontrol. Boleh kontrol orang nak beli, boleh kontrol orang nak masuk, nak sangat ikut kita whatever. Tak. Yang you boleh kontrol is yourself. Saya selalu cakap ke orang, without commitment you won't have that in anything. Benda yang kita boleh kontrol diri kita, you push yourself untuk pergi meeting every week. Saya selalu cakap ke orang, you datang meeting satu kali sebulan, tak jadi apa-apa dekat you. You datang tiap-tiap minggu dalam sebulan, tak jadi apa-apa dekat you. But you try, 1 year you don't miss meeting. You jadi orang yang berbeza. Yang itu yang berubah. That's what happened to me. Selepas tahun datang saya jadi orang yang berbeza. Kalau you tengok saya dulu, jadi kena tanya plan-plan saya, panggil saya macam mana dulu kan. Jadi yang itu bab meeting. Then the third one, M yang ketiga, menjual. Siapa setuju menjual kat dengan? 1, 2, 3 orang. Ada semua tak setuju? Saya kadang dapat soalan, saya banyak buat TikTok. Kat TikTok orang tanya, saya kena jual ke bisnes ni? Saya pun keliru kat nak cakap macam mana. Tinggal saya tak tanya dia, kalau ada bisnes tak jual, cari saya. Saya pun tak tahu lah. Ada bisnes mesti lah dia jual beli ke tak? So MW ni kena menjual. So saya pun jual. Ada time saya jadi penjual kordel. Ada time jadi penjual penjagaan kulit. Ada time nampak macam pegawai khas YB pun ada tak buat program baju batik pun kat situ. Tak pernah baju batik kan. Ada time jadi videographer. Ada time jadi you do anything to sell. Saya buat apa saja ruang yang saya nampak boleh saya guna untuk jual, untuk berkongsi tentang produk. Wah, okey. Nampak jadi tukang elektrik. Nampak tu gadis-gadis tengok saya pegang. Nampak tak cara saya pegang pisau tu? Yang itu level-level cikgu kungfu itu boleh pegang macam tu. Saya kalau buat bunga nak kelopak 56 pun boleh jadi. Sebab apa buat selalu? Orang lain tak buat selalu, saya buat hari-hari roti. Pandai lah buat. Jadi itu kita buat. Sebab apa nak kongsi pasal bread maker? Suka ke buat roti? Tak suka. Suka ke ngangkut ayam buat 5 orang? Tak suka. Tapi saya buat apa? Saya nak berjaya. Bila you nak berjaya dalam hidup, you buat apa yang you suka ke, you buat apa yang you perlu buat? Perlu buat. Tak boleh, buat kita suka di rumah tak buat apa. Itu yang kita suka. Jadi menjual simple je kawan-kawan. Saya pun buat benda yang sama. So jangan worry adakah kita kena jual banyak sangat. Saya buat benda, Vivi cakap ni kena jual berapa Vivi? 600 Vivi. Tengok saya buat 882, 700, 900, 1000, 710, 1100, 751. Saya dapatkan customer dan saya jaga customer. Yang membezakan anda dengan saya sekarang, kita buat benda yang sama, cuma beza dia yang ini. Sebab tak boleh apa? 21%. So saya pandai jual ke grup saya besar? Grup besar. Grup besar. Jadi kena buat both part. Saya menjual sebab apa? Sebab saya nak taja. Kalau kita tak jual macam mana kita nak taja? Betul tak? Saya pergi buat demo. Saya pergi buat demo hari ni, buat demo masak nasi Arab, guna periuk noksa. Datanglah 15 akak-akak cantik-cantik dengan seorang pun saya tak kenal. So kat situ saya berkenalan nama kau, kau kerja apa? Nak beli periuk ni, orang periuk sambil-sambil tu macam cerita best kat TV lah. TV3, kalau cerita tengah best tu, tiba-tiba baru je suami dia nak lempang dia iklan kan. Suami dia nak lempang iklan, keluarlah sabun sepinggan, sabun sebaju, ubat gigi kan, betul tak? Sama je, kita ikut macam TV. Saya pun sama tak, tengah sedap-sedap si Arab tu, piak, keluar sabun sepinggan, sabun sebaju, ubat gigi. Kita dapat kenalkan produk kat orang. So yang itu yang kita buat. Macam mana saya buat jualan saya? Yang pertama saya kongsi my experience. Saya jadi sangat excited bila kongsi pengalaman saya. Sebab tu macam gastric GERD tadi kan, very excited pasal gastric GERD. Benda yang saya hadap. Macam migraine, saya excited sebab saya ada customer yang very bad migraine.
Orang yang ada macam-macam pengalaman yang kita kutip. Dan nombor 2, offer maklumat. Offer maklumat. You boleh write, you boleh share artikel, apa pentingnya sayur ni. Lepas tu boleh buat apa? Tunjuk demo. Easiest. Tunjuk demo. Saya luar awal, saya balik kan. Assalamualaikum. Aku nak main rumah kau boleh tak? Sekarang jual barang sabun ni nak tunjuk demo. Orang punya demo. Saya pun cakap, demo. Pergi lah tunjuk. Bukannya saya confident day one. Pengalaman menjual kami pergi kau. Tahun pertama, tahun pertama pula mula buat nak jual barang. Dan mereka jual barang. Barang pun tak apa nak ada. Lepas tu saya dengan Zana cakap, saya kompleks sekali dia yang ajak saya buat MBA kan. Saya kata, kau nak jual kan? Kita buat macam mana? Bagi katalog. Kita kan semua ada katalog ke? Saya pun bagi katalog dengan Zana cakap, kita kena bagi dekat jiran. Saya kawan tak ramai, saya sibuk kerja. Zana kawan dia saya. Lagi kesian. Seorang dia kawan. So ada makcik jiran sebelah rumah. Dia pun keluar. Kita kat belakang ni kawan bukan nak jual, nak bagi katalog je. Gaduh lagi bini belakang tu. Kau tu bagi, kopi bagi. Allah, malu Tuhan ni. Selama ni tak malu apa pun. Tiba-tiba nak buat MV ni memang malu. Tapi keluar pada punya comfort zone. Gaduh. Saya biasalah. Bila pergaduhan itu saya akan menang. So dia pun pergi lah bagi katalog tu. Saya tengok kot celah dekat. Betul tu dia bagi. Dia pun terpaksa tak nak lagi. Kakak suami tunggu nak marah kan. Bagi kan. Bila kita buat benda yang kita tak selesa ni, benda yang kita susah ni kan, hidup kita jadi senang. Tiba-tiba makcik sebelah tu cakap, lah Zana, kau buat MW ke? Makcik memang tengah cari Noksa. Ambil dah 2 biji. Noksa sebiji dah 100 biji dah. 2 biji dah 200 lebih. Kami Noksa pun tak ada. Kami Noksa pun tak ada. Yang memang rezeki Tuhan nak bagi. Hak kita kawan-kawan berusaha. Jangan kau tak berusaha. Lepas tu demand mana hak rezeki aku, saya tak dapat, susah tak dapat, tak buat apa lagi pun. So daripada situ kita macam, senang kan? Lepas tu kita pun biasalah, orang kan dah dapat jalan senang. Orang suruh buat demo tak, bagi katalog lagi. Pergi pula kedai runcit depan rumah. Kawan tak ada. Bila runcit depan rumah, bila saya pun macam, apa drive parking susah, so kau turun pergi bagi kan. Suruh dia turun pergi bagi. Dia pun turun masuk. Kalau dah confident lah, dia bagi kat makcik sebelah itu kan. Itu pun keluar balik, bawa katalog. Kita tu sibuk, saya buka nikah, tak ada masuk leteri. Sibuk. Orang tu sibuk bang, amboi kau. Sibuk sungguh dia runcit ni kan. Dia tak sempat nak bagi katalog kan. Dia kata tak ada pergi, kata beli sesuatu supaya boleh duduk depan orang kaunter tu. Dia pun masuk lagi sekali. Saya pun tunggu dalam kereta. Dia keluar lagi sekali. Dia bawa plastik bang. Dengan katalog dia bawa sekali. Saya pun membarang lah kan. Apa hal dia dah beli barang pun. Kalau bang, tak ada. Dia mau ambil barang, dia dah sembang orang lain lah. Saya kata masuk lagi sekali, beli lagi. Beli lagi kan. Kali ketiga dia masuk, dia keluar, terbuka untuk partner saya, dia keluar barang. Tapi katalog kat tu. So, it's never easy. Cuma cara benda yang rasa susah, orang lain mungkin rasa senang. That's why every day, it's not a race. You dengan orang lain. You berlumba dengan diri you sendiri. Apa yang susah je kita nak buat. So, benda-benda macam tu. Dan untuk demo, lepas tu apa kita buat program. Program lagi seronok. You boleh buat program macam Zana, dia beautician. Dia belajar berawak debu pasal artistry. Dia beli analyzer, so dia boleh tembak muka orang, cek kulit. Cek kulit, daripada cek kulit pun kita tahu problem orang. Tak boleh dek, kita bukan pergi Assalamualaikum bang, jumpa kat kedai makan. Assalamualaikum bang nak tak cuci sayur? Guna sabun bang. Apa ada kat rumah bang sabun cuci sayur? Tak boleh. So you work on. You ada you punya hot market. Hot market orang kenal, orang rapat. Punya warm market, orang yang kenal tapi tak dapat. Dan you ada yang cool market. Cool market kita attack dengan program. Kita buat program. Dapat satu kawan kita yang ABC cakap dia, aku nak datang masak-masak kat rumah kau. Kau boleh ajak kawan tu 3 orang. Dapat 3 orang. 3 orang, seorang lagi. Aku cakap, tak buat kat rumah kau. Rumah mak mentua kau pula. Pergi buat. Sudah-sudah sibuk. Sudah-sudah ramai kawan kita. Itu yang berlaku. You biasa tengok how satu orang ni boleh connect dengan you dengan ramai orang. Biasa kita tengok multi-brand, kita baru faham. Contoh saya tanya, ada nama apa? Siti. Ada tak 100 kawan yang saya tak kenal? Ikut. Kau hidup berapa tahun dah? Adik-beradik, sepupu sepapat, kawan. Ada tak 100? Semua saya tak kenal. Nampak tak? Kawan baik kau, kawan yang paling baik sekali. Dia ada tak 100 adik-beradik, sepupu sepapat, kawan yang kau tak kenal? 100 kali 100. Betul ibu? 10,000 orang yang kita tak kenal. Nampak? Saya alhamdulillah buat MBA 4-5 tahun tak pernah ambil orang. Lepas tu saya kadang-kadang risau, tak ada orang lah saya. Ya Allah, kata tak ada orang. Risaunya. Sampai tak ada orang. That's why. Sebab barang orang cari, peluang kita tak tahu.
Daripada barang dia jadi peluang. Baru-baru ni saya pergi, ada satu kat Alostar. Cikgu tu dah online kita, duduk Langkawi, sekarang duduk kat Alostar, pindah. Dia order iron. Kita pun pergi hantar iron. Selama dia nak tunjuk peluang tak dapat kak. Tapi disebabkan iron sebiji tu tengah habis dana iron ni, kak saya seberat lah kak. Cakap kat cikgu tu, cikgu saya berat tu sebab cikgu dah jadi ahli yang saya tak pernah dapat tunjuk peluang. Boleh tak saya ambil masa sekejap? Tanya depan-depan, kakak dia tolak ke dia okey? Dia okey, boleh lah cerita. Saya cerita, tak boleh lah mata lelaki bini tengok marketing plan. Kan yang bini jual iron je kan? Banyak juga boleh dapat. Jadi ada peluang nak tunjuk. Kalau tak jual iron tu boleh dapat tunjuk tak MP? Tak dapat. So you kena start dengan sales. Right, dan M yang seterusnya kawan-kawan, Manager is the most important part of the business. You tak sponsor, you takkan meningkat dalam bisnes ni. You nak meningkat, you mesti sponsor. Manager ni apa? Jangan keliru kan. Dia cakap sponsor dah. Cikgu itu tak sponsor kawan aku. Tak payah cari duit. Ini perbuatan. Dia yang bayar sendiri, bukan kita bayar untuk dia. So saya sentiasa ambil peluang tunjuk. Yang ini gambar later sikit. So nampak saya pakai tablet lah. Saya awal-awal dulu, saya baru buat MBA, saya nak beli laptop tak ada duit. So apa saya buat? Awak tahu apa drawing pad budak-budak? Drawing pad budak-budak tu saya beli satu dengan Sharpie pen. So ada orang bagi tunjuk, saya pun marketing plan. Kerak, ambil balik, fikir lagi orang nak masuk tak masuk. Orang kan suka fikir. Kita masyarakat kita ramai ahli fikir. Dia tak boleh buat apa. So koyak apa ni? Buat banyak kali sampai hafal. Adakah kali pertama saya cakap dengan orang masuk tu? Tak. Kali pertama saya cakap dengan orang kat saya cerita berapi, tak tahu nak cakap. Orang letak tangan ni, punya syok cerita duit. Sampai separuh jalan nampak muka dia dah keliru. Orang dia dah tak faham. Saya cerita hebat sangat, dahsyat sangat dia tak faham dah. Sampai hujung jalan dengan saya pun pening balik kan. Macam mana entah ilmu ni. Itu orang tu tunjuk 25%, 6,000, aku kira kat 60,000 lah. Tapi that's why you learn, you improve. Kita buat lagi. Awal-awal saya buat, ada orang saya tak ada habis ni, tiba dia macam saya dah hal ni, aku tak temangus. Okay, dia dah hal, apa nak kita buat ni? Aku kena berhenti ke, cepatkan ke, apa ke? You go through the experience, kelakar-kelakar juga. Yang pergi macam tu, yang pergi rumah orang bawa laptop, saja tak bawa. Tentu dah bateri kong pula. Kau boleh bayang betapa rasa saya pun. Orang tu pun tengok pula bodoh kat kau ni. Kau nak design kat aku, kau punya laptop bateri kong. Jadi benda-benda ni kita lalu. Benda ni kita jadikan experience. But you must be excited to sharing the plan. Kalau you boleh buat presentation yang bagus, that's where orang berubah fikiran. Daripada rasa MW ni susah, MW ni jadi semangat. Daripada MW ni rasa macam aku takkan buat, sampai rasa macam aku kena buat MW ni. Yang itu peluang dia. So mana-mana pun saya cerita. And it's so easy. Bukan nak suruh buat sendiri terus. Awal-awal ni MW ni macam berenang pun buat. Faham tak berenang? Boleh kita baca buku sampai pandai berenang? Boleh ke tak boleh? Baca kau buat PhD renang, kau tak pandai berenang ke? Nak berenang kena masuk air. Tapi kalau masuk air seorang-seorang tak pandai berenang, apa jadi kat kita? Lemas, mati lemas. So waktu ni nak semangat ni balik BTC, pergilah berenang dengan profesional. Berenanglah dengan manusia yang namanya apply. Berenang dengan dia tak lemas, dia profesional. Sampai bila? Sampai kita pandai. Kita pandai tak ya? Berenang lah sendiri. Jadi MW ni kena buat macam tu. Balik ni rasa nak tunjuk demo, benar apply. Hanya apa yang aku nak tunjuk demo. Itu saya cakap call kau. Bagi dia rasa nak sponsor kita kan. Saya dulu macam tu. Mak, saya tak tahu, saya bawa jumpa upline saya. Saya bawa jumpa upline saya. Saya dengar, saya bawa orang jumpa Diamond Tazmi, saya rasa dalam 10 kali. Kali ke-6 kat saya dengar, dia belum lawak saya dah gelap. Faham tak? Faham tak maksud saya? Benda yang sama je marketing plan ni. Bukan tiap kali silat buka bunga lain, sama je. Lawak dia pun sama. Kita gelak dulu, orang pun macam keliru ke lawak. Maksudnya saya hafal tak boleh gelak? Hafal. Maksudnya boleh cakap sendiri tak? Boleh. Sebab dah hafal. Skrip sama. Ni manager. Mana je ada ruang, wah, potong tu. Okay. Mana je ada ruang nak cerita, saya cerita. Ada time atas lantai, ada time atas meja, ada time dah mandi, ada time belum mandi. Tak kisah. Kita ada online dan offline. Sekarang zaman senang dah. Betul tak? Bila-bila nak cerita, pakailah Zoom. Asalkan ada orang yang sudi mendengar. Kerja kita cerita. Sebab apa kawan-kawan? Kita tak dapat mimpi malam-malam. Cakap kan, Zahid, kau cakap MBA dengan 852 orang, 6 orang akan jadi orang yang betul. Dan kau akan jadi diamond.
Kalau kau mimpi macam tu, tak boleh juga ni. Kalau kau Siti mimpi macam tu, berapa lama dia ambil masa nak settle 800 orang? Sekejap je. Kalau kita dapat mimpi 852 you diamond. Saya ingat seminggu habis lah 852. Tiba-tiba ramai pula manusia. Tapi kita tak tahu lawan. Sebab tu you kena ada peribadi, you kena ada faith, you kena ada kepercayaan yang begitu kuat. Yang ada 6 orang yang macam aku. Dan 6 orang ni aku akan cari sampai jumpa. Dan bila dia muncul, we are done. Hidup kita berubah. Kita jadi diamond. Kita jadi orang yang kaya, orang yang banyak masa. Next. Macam mana nak menaja? Simple. Balik ni kawan-kawan untuk mengelakkan kita ni jadi seorang tukang telik. Orang yang tu ramai juga suka tukang telik. Sebelum cakap kita tengok muka kawan dia. Tengok kening kau ni tak boleh buat MBA. Baik kita dah cerita. Esok pergi jumpa orang ni, kau tengok kau ni lah, kurang cantik lah. Tak boleh buat MBA, tak cerita. Lepas tu pick up line, tak ada orang nak buat MBA. So elakkan judge kawan-kawan. Kawan-kawan tengok permulaan saya. Kalau kat Melaka dia ada budak menjaga apa balik, you pergi cerita tak apa. Itu kena fikir. Buat yang list cerita. Sebab kalau apa yang saya tak cerita, hidup saya tak berubah. Bukan. Untuk apa yang saya. So balik dia buat yang list. Semua manusia yang you kenal, dia tulis dia nama kat situ. Lepas tu you buat apa? You invite. Selagi kita tak tanya, kita tahu ke dia nak ke tak nak? Kita tanya, simple kawan-kawan, MBA ni kita nak cari orang yang lapar. Kalau saya tengok muka Siti, saya boleh tahu dia lapar ke tak? Saya kena tanya Siti lapar tak? Right. Kalau dia boleh lepas makan, saya ajak dia makan nasi Arab, dia nak ke? Tak nak. So kita kena tanya lapar tak? Kalau lapar, jomlah aku tunjuk nasi Arab ni best juga. Jom makan sama-sama. Nasi Arab tu MBA lah. So kita nak cari orang yang lapar. Kat Syamai 6 orang. Tanya je lah, lapar tak? Lapar tak? Lapar tak? Lapar tak? Lapar tak? Apa jumpa? Mesti ada nama yang lapar. Betul tak? Macam tu. Invite semua. Sampai jumpa orang cakap, boleh juga cerita lah kat tu. Ada orang macam tu kawan. Jumpa. Bila cakap ada. Dah invite buat apa? Show your best plan. Jangan risau kita ni cerita macam mana sekarang. Sebab you can never show bad plan to a dreamer. Kalau orang tu ada impian, you tak boleh tunjuk plan yang tak bagus kat dia. You tunjuk macam mana pun dia akan nampak. Sebab apa? Tuhan nak bagi dia kat kita. Bukannya sebab kita dia tu semangat sangat nak buat MBA. Bukan sebab kita. Tuhan yang jentik hati. Macam tu saya pergi tak rela, marah, balik gila. Balik jadi gila. Buat MBA. Tak nak tengok benda lain lah. MBA juga. Itu yang jadi kat saya. Lepas tu buat apa? Follow up. Jangan lupa. Ramai orang suka terlupa kat bab ni. Lepas orang beli barang, Assalamualaikum, see you never. Terus tak jumpa dah. Jual sekali. Siapa bersembunyikan ni habis kan? Jangan lupa follow up. Sebab dalam follow up tu kita boleh cerita barang lain yang kita boleh tunjuk peluang bisnes. Always remember that. You get your customer and keep your customer. So kawan-kawan, berapa banyak nak kena sponsor? Saya nak cerita betul-betul. You kena sponsor 6 orang sahaja. Banyak ke sikit? Sikit 6 orang. Tapi ingatlah kawan-kawan, 6 manusia ni ada banyak jenis. Rambut samita perhatian lain. Kita nak cari jenis macam mana? Kita nak cari jenis yang 6. You cakap, dia on. Cakap nak pergi busy, dia on. Cakap nak pergi seminar, dia on. Ini orang yang 6. Ramai juga orang yang kita jumpa kategori letter. Letter ni macam saya. Bini masuk, halang tidak. Tapi saya sanggup drive 40 minit, hantar dia pergi meeting, saya duduk dalam kereta. Saya reject tak agree. Apa yang saya follow up, saya tak give up, jadi tak jadi. So banyak. So don't judge anybody. Ada mungkin kawan kita cerita ni, itu semua kita tak apalah, aku nak guna barang je lah support kau. Tak apa, PV. Ada orang tak nak dengar hari ni, tak apa. It's okay. Kita kawan. Terus kawan. Sebab mungkin dia later. Ada pula orang yang akan menjimatkan masa kita. Menjimatkan masa kita, never. Never dia macam mana? Kita nak cerita, dia tak nak dengar. Kita dah cerita, dia jadi ahli. Datang petisi tak mahu. Nak tunjuk demo, aku nak tahu mahu. Nak tunjuk demo, aku tak mahu. Ajak masuk Zoom meeting, tak mahu. So itu maksudnya apa? Never. Never jangan pening kepala. Talk to figures. Teruskan perjalanan. MBA ni kawan-kawan, macam kita mendulang emas. Pernah tengok orang dulang emas zaman-zaman dulu? Dia bila dulang emas kat tepi sungai, banyak pasir ke banyak emas? Pasir. Bila dapat pasir banyak, apa dia buat dengan pasir? Dia buang pasir. Lepas tu dia dulang lagi tak? Ya. Ni perumpamaan yang aku kena ingat betul-betul. Sebab apa? Sebab ramai orang zaman sekarang apa dia buat? Dia dulang pasir, buang pasir. Kali kedua dia dulang,
pasir. Dengan dulang-dulang dia buang tadi. Cari yang elok itu. So kita jangan jadi macam tu. You pegang dulang ni elok, you dulang sampai cari jumpa 6 butir emas. Then settle. Now never later. So berapa cepat you nak buat? Berapa cepat nak buat is not a question untuk saya. Tak tanya ni. Kalau saya tanya sekarang, Siti kata, nak berapa cepat nak sponsor 6,000? 6,000 pula. 6 orang. Saya tanya berapa cepat you nak income 16,000? Secepat yang mungkin. See? Dapat jawapan? Betul tak? Saya tanyalah diri you sendiri, berapa cepat kau nak jadi 21%? Itulah jawapannya. Kalau you rasa nak buat 3 tahun, tak apa, take lah 3 tahun untuk sponsor 6 orang. Right? Selang 6 bulan sponsor seorang. By the time tahun ketiga, kita beruyuk sekali. So yang itu yang kena ingat. Alright. So yang seterusnya, yang seterusnya kawan-kawan sebut nama-nama. Memberi hikmat. This is a wonderful thing dalam MBA. Dalam MBA ni kita membina hubungan, kita bertolong-tolongan dengan orang. Waktu saya buat apa balik, dua kawan saya cerita pengalaman saya start buat apa balik. Masa saya pergi belajar tu, free ke kena bayar? Bayar. Saya bukan bayar untuk makan tau, guys bayar untuk makan. Saya bayar 1,000 lebih untuk dapat resipi dia bukan. Sebab kan saya buat macam tu, bila saya tengah berniaga cantik-cantik kat sini, ada satu brother datang minta resipi. Orang saya bagi ke tak bagi? Tak bagi lah. Saya fikir ni kalau 18 orang berniaga pun balik sini, tak balik pun balik tu. Tapi MBA ni, ada orang nak ajar, ada orang nak tahu, kita nak ajar semua. Sebab apa? Sebab kita tahu bisnes ni. Bisnes ni berjayanya kita bukan berapa banyak duit kita dapat. Berjayanya kita dengan berapa orang yang ada manfaat dengan adanya kita dalam bisnes ni. Kita share everything. Saya tak pernah simpan. Saya berdoa siap kalau downline aku pergi dulu pun Alhamdulillah. Sebab kalau downline kita pergi dulu, bukan pergi arwah dulu kan. Meningkat dulu kan. Orang tak doa downline mati dulu lah kan. Kalau kita pergi dulu kita lagi happy. Maksudnya bisnes ni so strong. Betul tak? So macam tu. So kita sentiasa doa untuk downline kita. Memang seronok kan. Orang nak belajar plan, saya belajar plan. Adik Rasulullah pun pernah bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak bagi manfaat kat orang lain. So saya fikir ini seronok. Sebab saya buat apa balik dulu, saya bagi manfaat apa kat orang lain. Saya bagi orang tepung yang campur gula, tabur gula, atas tahu gula lagi. Orang nak belajar cakap, saya bagi, saya tak bagi. Kau percaya, aku sendiri. Ini dia aku ada. Tapi MWA ni, orang datang macam mana pun kat saya akan bagi segala-gala yang saya ada. Semampu-mampu saya bagi. Okay, sama. Pergi. Dalam ramai-ramai orang tak nak pun ramai juga yang nak bertambah orang pergi seminar sama-sama. Bertambah lagi, saya tak tahu. Dan kita ulang. Anda akan tengok standard lah orang macam lagu ulang patah tubuh hilang berganti. Ada orang dia punya nyamuk dalam bisnes tak lama. Tapi tak apa, yang penting kita masih ada kat sini. Itu kita teruskan saja perjalanan. So, peringatan daripada saya, ada 5M tadi, mengguna, meeting, menjual, menaja, memberi hikmat, do it step by step. Jangan kau tak pernah jual apa-apa lagi, kau sibuk nak memberi hikmat. Kau nak bagi hikmat kat siapa? So do it step by step. Kau tak pernah guna, jangan cuba jual. Guna dulu. Apa yang guna baru jual. Dah jual, baru menaja. Dah menaja, baru memberi hikmat. Follow it step by step. Sebab kalau buat terbalik, dia jadi sesat tu. Boleh short fuse tu. Boleh short fuse. So kawan-kawan, fa'in nama al-usri yusra, in nama al-usri yusra. Di sebalik setiap kesulitan ada kemudahan. Anda pun saya tahu, anda pun masing-masing ada kesulitan masing-masing. Dan bila anda nak buat MBA ni pun ada kesulitan dan cabaran dia. Tapi percayalah, di sebalik setiap kesulitan ada kemudahan. Saya pun lalu macam-macam cabaran, orang tak mau tapi itulah kereta saya mula-mula start buat MBA. Zana cakap, abang teringin kereta yang tarik sikit je pintu jalan sendiri. Saya pun belilah Estima sebiji. Tarik, tengok pintu dia dulu. Lepas 3-4 tahun tarik, pintu tak gerak dah. Lepas tu Zana cakap pula, abang teringin nak koyak plastik bang. Biasalah suami kita hidup bagi apa bini nak je kan. Saya pula macam jenis penyayang gitu kan. Juling mata Zana belakang. Zana kata abang teringin koyak plastik. Saya mula-mula pergi kedai tengok Estima koyak plastiknya. Tengok koyak plastik, abang aku kalau beli ni kan, aku beli expander je kan. Rasalah Zana koyak plastik dia ni dapat. Di balik susah-susah semua kita lalu. Saya dulu kawan-kawan, bila orang cakap pasal rumah sembang dengan kawan-kawan kan, saya suka buat pandai. Buat pandai macam, aku tak nak beli rumah.
Aku nak guna rumah ni macam barang. Aku sewa je rumah ni. Esok rumah ni buruk, aku sewa rumah baru. Nampak pandai kan? Sebenarnya kawan-kawan dia gabung balik. Lepas kan nak balik beli rumah. Tak lepas. So apa kita buat? Kita tanamkan impian tu betul-betul tanam bawah dengan tengok lagi. Dan bagi alasan kenapa kita tak boleh buat. Itu yang saya buat dulu. Cakap kawan aku mana nak beli rumah. Orang tanya kau tak beli rumah tak beli. Memang tak mau. Cakap macam tu. Tapi bila dah buat MBA, kita pergi tengok rumah teras. Tapi orang tu pandai menjual betul macam tu. Dia cakap bang kita pergi tengok rumah 7D. Saya pun boleh lah pergi tengok. Lepas tu dia goda sana. Dia kata why not kita try loan 7D. Kalau tak lepas kita loan teras. Dia tengok lepas tak 7D. Terpaksa beli 2 tingkat 5 bilik. Sonok saya tak ada street band main tau. Dia tengok kereta apa rumah saya duduk. Itu semua street MW je saya pakai untuk buat loan. Alhamdulillah lepas good business lah. Merasa rumah ni seronok lagi, especially sebab apa? Sebab Zana bagi kunci kat mak bapak dia. Dia pakai payslip. Yes, payslip MB. Payslip MB. Saya cakap rumah ni beli hadiah kat mak bapak betul. Mana nak cari menantu macam ni. Saya cakap kat abah saya, abah next house is for you. Saya ayah ada, abah ada lagi kan. Bagi macam tu. So seronok lah. Saya pun tak tahu. Mak betul saya mempunyai kepala dengan saya kan. Sempurna betul menantu pada syurga. Aduh, lawak-lawak. Tahun pertama saya kawan-kawan, saya nak tunjuk perjalanan dekat anda. Tahun pertama saya September 2018 sampai Ogos 2019. Tahun pertama 6 bulan pertama I was negative. Saya tak mau buat ini, saya tak suka, saya tak percaya, semua saya tak suka. Tapi 6 bulan kedua saya buat benda-benda yang saya tunjuk tadi. Saya belajar dan saya buat. Tahun pertama saya dapat 7,110 sen. Banyak sikit. Tahu 7,000. Saya pun cakap dengan Zana, tak perlu buat MBA ni. Tak perlu buat MBA ni. Baik kita buat apa balik satu lagi boleh dapat lebih benda ni. Cakap pandai. Biasalah. Cakap pandai. Asyik baiklah apa yang saya cakap. Tazmi cakap saya kau buat semua benda betul lah. Tapi kau kena ada sort baro. Tahu je? Sort baro apa? Sabar. Ada sabarlah kan. Benda baru nak jadi. Sinar baru nak kering kan. Nasib baiklah kawan-kawan, saya ni taat dengan apa yang cakap. Tahun kedua saya buat benda yang sama. I work hard. Saya masih buat part time lagi. Tapi September 2019 sampai Ogos 2020 71,000. Ini banyak sikit. Ini banyak. Kawan-kawan yang lebih menginsafkan saya, Mac 2020 apa jadi? PKP 1. PKP 1 saya punya income daripada ada terus tak ada. Terus kosong. Sebab tu kadang-kadang saya cakap dengan anda semua yang datang BTC, saya ulang dulu selalu. Saya cakap kalau MB datang dengan hidup you waktu ni, mungkin you tak perlu, you tak tahu apa nak jadi tahun depan. Betul tak? Waktu saya semua cakap 7,000 sikit, saya tak tahu tahun depan nak PKP. Saya rasa bisnes saya okey. Tapi tahun kedua, kalaulah saya tak buat MB, anak bini saya nak makan apa? Buat tu. Waktu tu bersyukur, nasib baik kau buat MB. Mana ada KWSP nak buat keluar? Tak ada. Betul-betul Tuhan hantar awal setahun kasih backup dekat kau. Lepas tu anda datang hari ni, you don't know what will happen next year, betul? So you dah dapat peluang ni, jangan main-main. Tuhan dah bagi, mungkin ni benda yang kita doa kita dapat. You doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah aku yang baik di dunia, yang baik di akhirat. Tuhan dah bagi, kau buat apa? Yang itu tahun kedua. Dan saya pun tak bodoh, buat niaga yang buat benda yang sama. Niaga saya kalau nak dapat 10 kali ganda, yang pasti modal 10 kali ganda, yang pasti pening kepala 10 kali ganda, stres 10 kali ganda, yang tak pasti untung 10 kali ganda. MW bagi saya 10 kali ganda. So saya cakap dengan Zana, abang tak nak niaga lain dah, abang nak buat MW saja. Tahun ketiga kita teruskan, saya buat full time 156,000. Buat pertama kali yang dapat annual bonus 48,000. 48,000 annual bonus banyak tak? Ada siapa-siapa pernah dapat 48,000 bonus 7 tahun? Apa? Zana dapat pening kepala. Zana dapat berapa tiba dia kan? Apa ni, ya Allah, abang macam mana nak habis ni? Alhamdulillah habis cik. Dapat duit macam ni, you boleh selesai masalah. You bayar hutang, tebus rumah gadai ke apa. Dan you boleh juga tambah masalah. You down payment rumah hutang 30 tahun lagi kan. Ataupun down payment kita suka hati you kerja boleh dapat. Right, perjalanan saya September 2018 sampai di Disember 2022, 52 bulan. MW bagi saya total 435,000 ringgit. Berapa modal saya jadi ahli? RM60. Skim cepat kaya tu tak boleh bagi. Kau pergi skim cepat kaya, kau cakap bayar RM3,000 dapat apa tu macam ada tak yang bayar RM60 dapat RM400. Ini yang MW bagi kat saya. Saya seronok tunjuk ni bukan niat tunjuk dia dan tak apa, tak. I want to show you
budak macam saya boleh buat, budak main tepi jalan macam saya boleh buat. You all semua lebih hebat daripada saya. So jangan lepaskan peluang ni begitu saja. Jangan tak buat sungguh-sungguh peluang ni, rugi kita. Right. Dan apa lagi, kita layak pergi Istanbul. Layak pergi Istanbul kerana pergi dah baju sejuk awal. Lepas beli baju sejuk, tiba-tiba Istanbul kena bom. Airway cancel, kita punya trip. Tapi Airway say sorry, Airway bayar RM25,000. Dapat duit lagi. Duit, banyak duit lagi. Lepas tu kita layak pun nak pergi Alaska. Besar tak kapal ni? Saya tengok dulu besar. Alaska kat mana pun tak tahu. Dia komen kapal besar kan. Dapat pergilah lancung. Nampak kat gambar. Budak saya dulu duduk belakang hospital Taipei. Hospital Taipei kat belakang tu panas, ya Allah. Dia sama adanya panas sepanjang hari ataupun basah sepanjang hari. Taipei kan selalu hujan kan. Duduk kat situ kita boleh duduk. Nampak saya tangkap gambar tepi laut. Dalam laut tu ada ais. Laut Malaysia tak ada ais tau. Pernah nampak laut Malaysia ada ais? Tak ada, saya tangkap gambar. Jom. Rasa. Nampak? Dan bila you masuk MBA, sebab ramai perempuan kat sini, you buat sungguh-sungguh. Sebab dia tengok bini-bini orang MBA, dia akan pegang tangan dua belah tangan. Dia pegang duit. Nampak tak? Sebab MBA ni dia asingkan. Ni duit shopping suami, ni duit shopping isteri. Waktu tu lah bini-bini kita akan paling dekat dengan kita. Kita sign duit dia rasa cocok. Itu bagi. Lepas bagi hilang tak tahu bagaimana. Sebab apa? Sebab suami. Saya mana dia nak beli apa-apa. Saya buat semua untuk dia. Tahun depan, tahun ni lepas raya insyaAllah pergi Paris pula. Saya sebelum ni tahu Paris sebab tengok dalam TV dia menara. TV, tapi kali ni dapat pergi kan. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Dan saya percaya buat sungguh-sungguh, tahun depan kita lagi sama-sama pula. So saya nak tanya kawan-kawan soalan yang cukup simple dan senang nak fikir. Kalau peniaga apa balik tepi jalan macam saya boleh buat semua ni, you boleh buat tak? Nampak bercanda ragu. Saya nak tanya lagi sekali. Ni cakap betul-betul. Ni semua doa ni. Kalau budak jawapan balik tepi jalan boleh dapat semua ni, you boleh tak? Boleh. Of course, bukan untuk anda semua. Teman-teman, simple je. You nak belajar, nak buat bisnes ni, you kena keluar daripada comfort zone you. Kita sekarang tengah selesa. Benda-benda yang rasa susah sebab kita tak nak keluar. Sebelum ni kita balik rumah, lepas kerja kita rehat santai. Lepas ni lepas kerja balik rumah pergi jumpa orang, tunjuk peluang, tunjuk produk. Satu Ahad sebelum ni cuti-cuti jalan-jalan, makan-makan. Lepas ni kena korbankan untuk buat bisnes. You be focus sebab kita nak dapat cepat. Simple je kawan-kawan. MBA ni a journey 1,000 miles. Start with the first step. Ada benda pertama. Yang pertama, first basic training course. Kita bagi tepukan untuk anda semua sebab anda dah buat yang pertama. Kedua, first produk yang kita pakai. Yang seterusnya, first meeting. Yang seterusnya, first sale, first marketing plan, first sponsor, first seminar. Semua benda ni benda-benda yang pertama. Do the first. Buat cepat-cepat. Yang itu yang kedua. Ada orang pernah cakap dekat saya, dia kata Zaid, EDC yang ni Gunawan, Executive Diamond dekat Indonesia. Dia cakap dengan saya, dia kata Zaid, orang miskin boleh bahagia Zaid. Dia kata, dia cakap Indonesia lah. Saya cakap ni bunyi macam Kedah campur KL pula kan. Tapi tak bisa membahagiakan orang lain. You setuju tak dengan ayat ni? Setuju tak? Kita boleh bahagia, kita susah. Tapi kadang-kadang benda yang nak bagi seronok bini kita, nak bagi seronok mak bapak kita, banyaknya kena ada duit. Betul tak? Jadi buat demi orang yang kita sayang. Bila you buat bisnes sayangan, MBA ni is a business of the heart. Kalau benda itu dalam kepala, kita akan rasa susah, rasa tak boleh, rasa sebagainya. Saya bagi contoh. Kalau mak bapak kita telefon, kita minta kita buat sesuatu, ataupun anak kita minta sesuatu, kita tengah teruk, tengah tak boleh, kita buat juga ke tak? Kita buat. Sebab apa? Tak ada logik akal. Sebab mak bapak anak kita dalam hati. So bisnes MBA ni kena masuk dalam hati. Barulah you boleh buat betul-betul. So do it for the people you love. Simple kawan-kawan, ni sebab saya buat. Mak bapak betul saya ada lagi, ayah saya ada lagi, mak saya dah tak ada, anak 2 orang. Saya pun nak anak saya mandi swimming pool, lagi senang tak payah pandai tak? Kan? Dia seronok dapat freedom macam tu. Ada choice banyak. Right kawan-kawan? When the why is clear, the how become easy. Trust me. Banyak benda yang kita kena buat, kena keluar pada comfort zone. Tapi kalau you ada sebab yang kuat, confirm, tak ada masalah. Senang je rasa nak buat. Right, sebelum habiskan, saya Sherry. Sorry. Saya nak minta anda tengok. Boleh turun tampil. Right? Tengok sekejap. Play, enter. Dreams without goals
are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish. Jelas? Tanpa komitmen kepada bisnes yang duit, kepada impian kita takkan berjaya. Takkan start pun nak jalan. Tapi tanpa konsisten, bila pun kita tak sampai ke penghujung. Bila pun kita tak capai impian kita kecewa. Jadi yang itu je sikit perkongsian pada saya dapat